unconditional love, endless devotion. By offering the right package, you can control people's minds and close them off to everything else. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaid Azraq bin Zainal Azami dan hari ini saya akan membentangkan tugasan CTU saya yang bertajuk Kesan Penubuhan Kultus Terhadap Peradaban Manusia. Pertama sekali, kita hendaklah faham apa itu yang dimaksudkan dengan kultus. Menurut Merriam-Webster, kultus atau bahasa Inggerisnya cult diterjemah sebagai kumpulan yang dibentuk di atas dasar agama tapi bukan antara agama yang diterima dan diiktiraf oleh masyarakat kerana sifatnya yang ekstremis dan radikal. Di negara kita Malaysia, kultus ataupun agama-agama yang baru ataupun ajaran sesat tidak diiktiraf oleh kerajaan kerana kebanyakan kumpulan-kumpulan ini yang ditubuhkan boleh memesongkan akidah, menghakis moral rakyat, menggalakkan jenayah, menyebabkan peningkatan kadar kematian dan boleh merosakkan generasi akan datang. Jadi kesimpulannya, banyak impak negatif daripada kultus terhadap masyarakat sesebuah negara. Kebiasaannya ahli kultus merujuk pada kumpulan yang kecil, tetapi kumpulan ini pengikutnya amatlah setia kepada ketuanya yang sangat berkarisma. A good cult leader will come in and say, I've got just the thing. Pengikut kultus biasanya hidup sesama sendiri dan dihadkan daripada pengaruh orang luar. Ini kerana isolasi ini boleh menyebabkan mereka untuk kekal setia kepada ketua mereka dan lagi senang untuk dimanipulasi dan seterusnya memotong apa-apa hubungan mereka ada dengan orang luar. Followers are often required to separate themselves from the rest of the world. Impak negatif kultus yang pertama ke atas peradaban ataupun masyarakat adalah kita mengetahui bahawa peradaban terdiri daripada masyarakat yang maju daripada pelbagai sudut termasuk jasmani, emosi, rohani dan intelek yang dikenali sebagai jari. Di Malaysia, agama utama kita adalah agama Islam dan masyarakat yang bukan beragama Islam pula mempunyai nilai moral yang harus ditepati. Tetapi dengan datangnya kultus dan ajaran-ajaran sesat ini, moral masyarakat kita boleh terhakis. Salah satu contoh antara kultus yang terkenal di Malaysia adalah kultus yang diberi nama Kerajaan Langit yang dipimpin oleh Ayah Pin. Arifin Muhammad atau lebih dikenali sebagai Ayah Pin telah mencipta kerajaan langitnya. Fatwa yang dikeluarkan menyebut bahawa ajaran ini adalah ajaran yang sesat, menyeleweng dan boleh membawa ancaman kepada ketenteraman awam. Walaupun begitu, pengaruh beliau telah tersebar luas dan beliau telah mencengkam pengaruh 22,800 orang untuk menjadi pengikutnya. Antara kenyataannya yang dikeluarkan yang sangat kontroversial adalah beliau adalah jelmaan Shiva, Buddha, Jesus dan Nabi Muhammad SAW. Jelas sekali perkara ini boleh merosakkan akidah umat Islam yang mempercayai kenyataannya. Ia juga boleh mengganggu-gugat ketenteraman antara agama kerana kenyataannya boleh mencetuskan rasa marah antara pengikut agama-agama tersebut. Isu moraliti di luar negara pula kita boleh nampak di Amerika Syarikat. David Burke memperkenalkan ajarannya iaitu The Children of God. Ajarannya diperkenalkan pada tahun 1968. Ajarannya mengetengahkan hubungan seksual melalui konsep flirty fishing yang sebenarnya adalah pelacuran yang bertopengkan agama dan hal ini telah disahkan oleh anak perempuan David Burke sendiri. Bukan itu sahaja, David Burke dan ajarannya juga mengamalkan pelbagai jenis hubungan seksual termasuk seksual secara paksaan, deraan seksual, hubungan seks dengan kanak-kanak dan juga sumbah mahram. Ini jelas sekali salah dari segi agama. Ajaran The Children of God ini hampir sama ritualnya dengan ajaran yang pernah diajar di Malaysia. Ajaran yang dikenali sebagai Taslim. Taslim diperkenalkan pada tahun 1870 di Kampung Seronok, Bayan Lepas, Pulau Pinang. Ritual yang mereka lakukan secara tahunan adalah melakukan hubungan seks secara beramai-ramai setelah jam berdetik jam 12 tepat.
Ritual ini adalah salah daripada segi moral dan bayangkan jika ajaran dan ritual ini masih ada pada zaman sekarang. Salah satu faktor kumpulan pemujaan ataupun kultus melakukan kegiatan jenayah adalah kerana mereka tidak mempunyai dana atau sumbangan dari mana-mana pihak untuk kelangsungan kultus mereka. Jadi, mereka perlu bekerja dan mendapatkan dana walau dengan apa cara sekalipun untuk memastikan kelangsungan kultus mereka. Di Amerika Syarikat, kultus Manson Family telah mengejutkan dunia apabila ahli kultus ini telah melakukan beberapa pembunuhan dalam masa 2 hari. Diketuai oleh Charles Manson, kultus ini amat digeruni kerana keganasan yang dilakukan. Salah satu jenayah yang dilakukan oleh ahli kultus ini termasuklah pembunuhan Hinman. Jenayah kecil mula dilakukan oleh Charles Tex Watson dengan cara menipu atau scamming terhadap Bernard Crowe untuk mendapatkan duit. Dia gagal dengan cara itu, jadi dia membunuh sahabat handainya, Gary Hinman, untuk mendapatkan wang demi kultusnya, iaitu The Manson Family. Jenayah mereka yang paling terbesar adalah apabila mereka membunuh 9 orang dalam masa 2 hari atas arahan Charles Manson. Jelas bahawa individu yang menyertai kultus cenderung untuk melakukan jenayah apabila mereka telah dimanipulasi, mereka telah dibasuh dan mempunyai shape mentality dan mereka akan mengikut apa sahaja arahan ketua kultus mereka. Manakala impak ketiga kultus terhadap peradaban ialah ia boleh meningkatkan kadar kematian dalam masyarakat. Pemikiran ekstremis boleh menyebabkan maut. Kebanyakan kultus menggalakkan pengorbanan dan memandang ia sebagai satu perkara yang mulia. Dalam kes Heaven's Gate, 39 pengikut Heaven's Gate telah membunuh diri dengan mencampurkan bahan berbahaya seperti phenobarbital, hydrocodone, vodka ke dalam sos apple dan kemudiannya memakan campuran itu. Pengikut Heaven's Gate mempunyai kepercayaan bahawa kematian mereka hanyalah satu proses untuk mereka diekstrak oleh satu piring terbang yang akan datang bersama-sama komet Hale-Bopp yang melintasi orbit bumi pada waktu itu. Kerana kepercayaan yang tidak berasas ini, 39 orang termasuk ketua ajaran iaitu Marshall Applewhite telah terkorban dalam salah satu kes bunuh diri beramai-ramai yang terbesar di Amerika Syarikat. Contoh kedua yang terdapat adalah Jim Jones yang mengendalikan operasi pembunuhan besar-besaran yang dilabel olehnya sebagai revolusi pembunuhan diri. 900 people following this evil man to the point of no return. Jim Jones mengendalikan dan memimpin kultusnya yang dinamakan The People's Temple yang bermula pada tahun 1955 hingga tahun 1978. Sebelum peristiwa berdarah 11 September, tragedi Jonestown Massacre adalah peristiwa yang menumpahkan darah yang terbanyak dalam sejarah Amerika Syarikat. Pada 18 November 1978, lebih daripada 900 orang telah terkorban dalam peristiwa bunuh diri, pembunuhan beramai-ramai yang dikendalikan oleh Jim Jones. Dia telah mengarahkan pengikutnya untuk meminum racun cyanide dan dilaporkan bahawa pengikut yang takut dan enggan melakukan perkara keji tersebut juga telah dipaksa atau ditembak oleh pengawal yang bertugas di bawah kendalian Jim Jones. Boleh dilihat bahawa kebanyakan kultus-kultus ini mempunyai filosofi yang terpesong dan melibatkan pembunuhan atau bunuh diri sebagai modus operandi ataupun boleh dikatakan sebagai tujuan akhir mereka. Perkara ini jelas sekali menjejaskan masyarakat dan negara yang terlibat kerana ianya akan meningkatkan statistik kematian dan kadar kematian itu juga boleh menyebabkan perkara-perkara lain kerana ia boleh memberi impak daripada segi moral masyarakat, daripada segi emosi masyarakat dan ekonomi sesebuah negara. Dan impak terakhir yang boleh dikatakan adalah kultus boleh merosakkan masa depan anak muda. Dengan ideologi dan amalan yang tidak bermoral, kultus
boleh merosakkan pemikiran anak-anak muda. Kebanyakan kultus akan merekrut ahli-ahli baru dan tidak akan tak agak-agak untuk merekrut anak muda maupun kanak-kanak untuk menjadi sebahagian daripada ahli kultus mereka. Seperti yang boleh dilihat dalam kes The People's Temple, terdapat ramai kanak-kanak dan anak muda yang masuk ke dalam kultus kerana telah dijanjikan bulan bintang oleh kultus yang disertai. Mereka menyertai dengan niat yang baik, tetapi akan mentaliti mereka akan dirosakkan oleh kultus ini supaya mereka boleh mengikut kehendak ketua kultus tersebut. Dan juga telah diterangkan bahawa ahli kultus biasanya diisolasikan daripada dunia luar. Dengan itu, pelajaran juga dapat disekat. Anak-anak muda atau kanak-kanak yang masuk ke dalam kultus, mereka tidak akan dapat untuk melanjutkan pelajaran kerana mereka telah dipotong hubungan mereka dengan dunia luar. Dan boleh dilihat bahawa ahli-ahli kultus, lebih lagi anak muda, datang daripada latar belakang yang susah. Dan kebanyakan ahli-ahli kultus tidak berpelajaran atau berpendidikan supaya mereka lagi senang dimanipulasi oleh ketua kultus tersebut dan akan meningkatkan statistik individu yang tidak berpelajaran di sesebuah negara. Dan oleh itu, ia akan membuatkan sesuatu peradaban atau negara itu mundur daripada segi intelektual. Sebagai kesimpulan, jika kultus dibiarkan berleluasa dan tidak dihalang atau disekat oleh kerajaan sesebuah negara, dan lebih lagi jika ia dinormalisasikan dalam masyarakat sebagai sesuatu yang biasa, sesuatu yang normal pada masyarakat, maka impak-impak negatif akan mula tercetus dan nampak di dalam masyarakat dan seterusnya dalam negara yang terlibat. Kita boleh lihat ia boleh memesongkan moraliti masyarakat, dan apabila moraliti masyarakat telah jatuh dan kesaksamaan itu sudah tiada, anasir-anasir luar senang masuk dan meresap ke dalam negara kita dan menyebabkan sesebuah negara itu mundur dari sudut peradabannya. Kita boleh lihat daripada sudut jasmani, daripada sudut emosi. Apabila macam-macam seperti pembunuhan berlaku, ia mengganggu gugat emosi masyarakat. Kita boleh lihat daripada segi intelektual juga, apabila masyarakat sudah kurang berpendidikan kerana mengambil jalan mudah menyertai kultus untuk mendapatkan apa yang mereka mahukan. Jadi itulah penyebab sesebuah peradaban ataupun negara boleh jatuh kerana kemasukan kultus yang tidak berbendung. Itu sahaja daripada saya untuk topik kali ini, iaitu kesan ataupun impak negatif kultus terhadap peradaban. Mohon maaf jika ada terkasar bahasa, tersilap bicara. Sekian, terima kasih.